Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum. Malam ni pun dia dapat bersiaran balik pukul 10. Okey, Alhamdulillah. Okey. Bunda memang janji akan live pukul 10. Jika ditakdirkan ada aturan lain, kita tak boleh buat macam mana lah ya. Benda tu memang kita tak boleh elakkan. Kita merancang tapi sebaik-baik perancangan adalah daripada Allah. Okey. Alhamdulillah. Hari ni Bunda tak tag sesiapa pun. Tapi tak apa, sebab Bunda yakin sebab ramai yang memang nak tahu manfaat meal relaxing ni. Kadang-kadang satu-satu produk tu kita dapatkan, tapi kadang-kadang tu kita tak cukup tahu apakah manfaat produk tu selain pada apa yang kita beli, apa yang kita nak. Contoh macam kita orang tu beli produk untuk membuatkan dia detox, detox. Okey. Tapi selain pada detox, dia ada manfaat-manfaat lain yang kita tak tahu, ataupun seller ni pun kena pandai. Maksudnya dia kena tahu semua USP daripada produk yang dia bawa ya. Jika dia sendiri tidak master, jadi bila dia nak bercerita pada orang, mungkin dia cakap detox dan orang tu mungkin dia memang nak detox punya produk. So fine lah, tetapi kita boleh cakap kat dia bukan sahaja detox, dia ada lagi manfaat-manfaat lain yang sebenarnya side manfaat, tetapi manfaat tu sangat berguna untuk pengguna. Okey, contoh macam meal relaxing itself. Okey, meal relaxing ni, apakah manfaat dia selain 3 poin utama yang kita claim tu, iaitu apa? Saraf sendi lah, lutut semua tu, siku sendi. Keduanya untuk mencairkan lemak bawah kulit, dan ketiganya untuk menenangkan. Dan tiga manfaat itu adalah daripada bahan-bahan utama, bahan-bahan organik yang memang semua orang tahu, dan dia memang ada natural dan tidak boleh tidak boleh tidak diyakini, kerana dia adalah benda-benda yang kita memang tahu. Daun melong, halia dan juga virgin oil. Tiga. Daun melong, halia dan virgin oil. Okey. Selain pada manfaat yang kita dah claim 3 tu, Bunda dah cerita macam-macam manfaat selain pada 3 tu. Tapi pada malam ni Bunda nak share mengenai apakah manfaat lagi dengan ada meal relaxing ni. Best tau. Manfaat selain daripada benda tu adalah, tiba-tiba Bunda rasa macam muka Bunda bengkak sebelah. Tak apa. Tak kita sapu meal relaxing sebab bengkak manfaat selain tu adalah kembung, angin. Tahu tak, pada orang yang berpantang kan, dia sangat tidak boleh orang kata sebut masuk angin. Maksudnya dia tak boleh ada masuk angin, nanti badan bengkak, sakit semua. Sebab tu kenapa dalam pantang tidak boleh, sebolehnya jangan ada kipas. Kipas pun ada macam sepoi-sepoi je lah. Tak adalah sampai tahap tak berkipas, panas weh. Lepas tu dia kena pakai stokin kan. Lepas tu dia kena bertungku. Lepas tu dia kena makan benda yang boleh buang angin, macam apa tu? Ladi hitam, halia, sentemu, kunyit kan. Semua herba-herba yang menolak angin. Jadi, jika itu adalah tindakan daripada dalaman kita, bagaimana kita nak guna untuk luaran? Okey. Angin adalah satu benda yang sangat tidak best. Bonda pun ada bonda pun biasa kena angin ni. Jika bonda kena angin sampai tahap kadang tu bonda muntah. Bonda makan tapi bonda lapar lagi sebab angin tu tak di bawah perut dan makanan di atas. Dia macam makanan tu floating, dia terapur-apur. Bonda akan muntah, bonda akan pening, bonda akan minum air halia lah, bonda akan minum air lemon lah. Dan angin tu sangat membuatkan kita berangin. Berangin tu maksud kita nak cepat marah. Okey? Angin tu mengganggu emosi, of course lah, dia memang dah tak sihat. Memanglah tak, kesihatan tu tak betul lah. Dia tidak sihat, lepas tu dia mengganggu emosi. Okey. Bagaimana kita nak buang angin tu dengan pantas? Of course, dengan mudah, sapu di bahagian berangin tu. Biasanya berangin ni adalah di bahagian perut lah kan. Perut, sapu dengan meal relaxing. Kita sapulah. Biasa kita sapu ni kita mestilah arah lawan jam. Bismillah, selawat Nabi dan sapu. Arah lawan jam, sapu. Okey. Hai, siapa yang lihat tu? Say hi. Bonda tak nampak siapa ya. Sikit saja, jangan banyak-banyak sebab nanti berangin tu nanti misal kata dia rasa terhangat ke. Okey, sapu di perut. Sapu.
Sapu arah lawan jam lah. Sapu sambil tu, of course lah kita bismillah, kita selawat Nabi. InsyaAllah dengan mengoles, menyapu relaxing tu di sekitar perut yang berangin tu, sama ada angin tu akan keluar secara sedawa ataupun secara kentut lah. Tetapi sebenarnya antara sedawa dengan kentut, bila keluar secara kentut, itu adalah lebih lega. Janganlah kita, bila sebut pasal kentut je rasa macam jijik. Manusia, ada tak manusia yang tidak kentut? Tak ada kan. Jadi sekarang kita bercerita ataupun share ataupun kongsikan apakah manfaat me relaxing. Jadi bunda kena cerita fakta-fakta tu. Tak perlu nak rasa geli, tak perlu rasa macam annoying lah bunda ni cerita pasal kentut. Tapi percayalah, jika you all ada angin, you akan merasakan bila kentut tu lega. Tapi kenalah sopan santun, tak payahlah kentut orang. Tapi kalau dah memang sakit angin dah tengah tu badan, korang pun tak boleh nak pergi mana-mana. Korang boleh stay kat rumah aja, korang akan rasa macam tak ada mood nak pergi mana-mana. Suami ajak makan kat luar pun tak ada mood. Even nak masak pun tak ada mood, ni kan nak masakkan kat luar kan. So angin tu kadang-kadang okey lah, pada mungkin benda yang umur 3 ni kita boleh bertahan lah angin tu, benda-benda kita layan lagi lah. Tapi pada mak-mak kita yang memang selalu angin, tak bagi suka makan petai jering, benda petai makan memang mudah akan terasa angin. Tapi tak apa, sebabnya kita satu mudah, kedua benda dia relaxing, of course benda sapu insyaAllah boleh keluar lah. Ada mak-mak kita suka makan petai jering, kerdas, dia memang pada orang yang sensitif dia akan angin. Bila angin tu, dia makan sedap dekat dia. Mak kita itulah nak makan. Kau cari dalam mak jering, lepas tu buat sambal belacan, dia goreng ikan perkasam. Dia makan menambah. Kita nak ni macam, mak ni nanti kalau lepas tu makan, nanti dia berangin perutnya. Nak kita jangan makan tak sampai hati pula, sebab dia dah tak selera makan ni. Tak usahlah cerita pasal ayam goreng lah, burger semua dia memang tak nak pun. So dia memang tak nak. Bila dia nak minta satu benda yang melibatkan, kita tahu mak kita ni tak tahan dengan semua jenis makanan berangin, masuk macam nangka, buat gulai lemak nangka, sudah labu, buat pengat labu, buat pengat labu, buat lepat labu, buat masak lemak labu kan. Even labu tu kita buat masak air je ke, itu adalah antara makanan orang dulu-dulu. Pucuk ubi, ada orang tak tahan, tapi mak kita nak juga. Adakah kita kata, mak jangan mak, nanti mak akan anginkan, menyusahkan saya? Tak boleh dek, tak boleh. Itulah makanan dia minta lepas contoh kita bukan suka selalu balik sangat kalau dah duduk jauh-jauh tu. Tiba-tiba balik-balik tu, mak ni teringin nak makan petai, masak sambal tumis udang petai. Lepas tu mak teringin nak berulamkan pucuk-pucuk ubi kayu. Takkanlah kita nak hampakan perasaan mak kita nak makanan kita macam tu. Sebenarnya kita sendiri pun, kalau benda pun kan, kalau ada petai, Allahu Akbar, Allah. Jom. Abang, ambil tu dia ni kerusi lagi satu ni pun menyucuk, sakit tak kaki bunda. Bonda pun jika ada makanan macam itu, bonda tak boleh tahan daripada makan sampai 2 hingga 3 pinggan. Ya Allah. Tambah lagi jika macam orang Perak lah, ada tempoyak pula tu, ada petai. Allahu Akbar. Korang bagi bonda stick pun bonda tolak sebenarnya. Macam itulah mak kita. Ini kan bonda umur 43. Dapat makanan macam tu sangat wala kan. Ini ke mak kita. So apa yang anak-anak ni perlu buat, pastikan dalam handbag diorang tu ataupun di dalam kereta ada main relaxing lah. Bila mak tu berangin, sapulah dengan penuh kasih sayang ataupun hadiah terus pada mak. Angin tu akan dengan senang insyaAllah, atas izin Allah, lega. Okay, lega. Ini tak, bila berangin tu, bila ketuk dia punya bunyi dia tung, dia bunyi berangin ni dia macam lampung kosong tung. Bunda pula berangin, tak boleh sebut angin. Dia macam bunyi tung, dia macam ada benda yang kosong kat perut tu. Senak tau bila angin tu cucuk sampai ke hulu dada ni, senak. So sapulah insyaAllah, dengan sapuan tu akan melegakan. Percayalah cakap bunda, angin ni bukan saja boleh membuatkan orang tu naik angin. Angin tu boleh membuatkan semua benda jadi tak tentu arah. Termasuklah naik angin tu satu hal. Daripada benda dia bincang tadi, dia kata okey, aku nak hadiahkan kau. mak rasakan mak nak
Kita pergilah jalan-jalan dekat mana-mana ke, mak belanja semua sepenuh duit pencen abah kan, dapatlah mak gede-gede dengan cucu. Tiba-tiba kan dia okey tahan, tiba-tiba kita ni, mak okey tak, jangan salah waktu confirm mak tu akan kata no ataupun mak tu akan mudi. Bila mak mudi, adakah kita ni yang tadi yang mak minta makan tu kita akan rasa, alamak ni, saya ni balik bukannya selalu sebulan sekali mak ni mudi. Tapinya kita sendiri tak nak tolong mak kita keluarkan daripada masalah yang simple tu. Masalah berangin tu. Sapulah mi relaxing. Lepas tu mi relaxing ni tidak berminyak. Bila tidak berminyak, kita sapu mak kita tidak akan rasa macam macam apa? Ketidakselesaan sebab dia cepat meresap, tidak berminyak dan bau dia harum. So setengah-setengah orang tua, walaupun dia orang tua, dia orang tak suka bau yang cengit, bukan cengim. Panggil apa tu? Macam bau sakit hidung. Dia tak nak. So dengan merek sini takkan ada isu tu. Tidak akan sakit hidung, tidak akan melekit, akan berbau harum. So ia adalah pilihan yang terbaik. Dia punya conclusion, ia adalah pilihan terbaik untuk mengatasi masalah angin. Bila masalah angin tu, bila mak tu dah ada sendiri, bila kita balik tu, kita pun lega mak kita sihat. Okay, kita lega mak kita sihat, abah kita sihat, kita pun lega lah balik. And then kalau mak sakit lutut tu, confirm bila mak dah sakit lutut, abah dah sakit lutut, dengan minyak sama dia akan pergi sapu dulu. Dia akan biasa macam itulah. Satu-satu yang ada kat tangan tu, dia akan cuba try sapu-sapu. Walaupun sebenarnya, dia tak tahu benda tu, ataupun anak dia lupa nak bercerita pasal ambil lesung nak ketuk. Ataupun anak dia sendiri lupa bercerita pasal mak merek sini, abah merek sini juga boleh buat sakit lutut, ubat sakit sendi, ubat sakit saraf, ubat semut-semut. Tapi biasanya orang-orang tua ni dia akan berjimat-jimat, termasuk kita, asal ada kat sana. Asal ada satu benda kat tangan, ada satu benda yang boleh dia pegang untuk dibawa ke mana-mana, dia akan guna je, lepas tu lega. Macam tu lah ya. So anak-anak, nampak tak ni apa? Siapa tak kenal, bunda nak tumbuk dia dengan ni. Ini adalah anak lesung. Bunda ambil anak lesung ni. Apa tu bang? Tengok link abang try. Tengok dia kat sini. Itu yang bunda nak. Jadi Yes. Okay. Anak lesung ni bukan bunda kata digunakan untuk tumbuk perut ya, untuk hilang angin, tidak. Bunda punya kerusi ni macam ada satu paku terkeluar. Bunda nak ketuk je Sekejap. Oh, itu ke? Seram pula. Nampak tak? Satu benda boleh guna untuk macam-macam, untuk tumbuk sambal, untuk tengih orang, untuk jadi mertun ataupun hammer. Sama dengan mirror racing, boleh guna untuk macam-macam benda. Okey nak? Nah. Okey, bunda mohon maaf jika bunda ada tersalah cakap, tetapi bunda cuma nak ceritakan manfaat, kerana satu-satu produk tu adalah lebih banyak manfaat bila kita dapat feedback daripada ramai orang. Tadi waktu lebih kurang petang tadi bunda ada share antara feedback mengenai angin yang dihadapi oleh seorang mak ni bila anak dia sapu dan melega ya. Okey, semua tu daripada customer sendiri, bukan bunda reka cerita. Bunda ni bukan seorang copywriter untuk mereka cerita, tidak. Bonda bercerita atas fakta, bonda bercerita atas testimoni daripada pengguna. Okey. Untuk siapa-siapa yang nak dapatkan relaxing, boleh contact direct bonda. Bonda ada letak juga link bonda Twitter, YouTube, TikTok dan juga grup marketing. So bonda minta siapa yang tengok ni tolong bantu bonda untuk like, follow, subscribe agar bonda boleh share lagi manfaat ni kepada semua orang dan ramai orang. Okey, bonda mohon diri dan bonda nak pergi live dekat bonda punya team. Team bonda kita kena bagi satu semangat injection agar team tu juga semangat sama dengan bonda untuk share manfaat relaxing. Okey, salam sayang semua. Assalamualaikum.